Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini kita akan lihat topik yang seterusnya iaitu muatan haba tentu. Okay, so dalam topik ini apa yang kita nak lihat adalah kita nak tengok maksud muatan haba tentu. Okay. Dan satu lagi ni adalah muatan haba saja. Apa dia tu muatan haba saja. Okay, kemudian kita nak tengok nak menyatakan formula ni. Okay, kemudian menentukan muatan haba tentu bagi cair dan juga pepejal, menghuraikan aplikasi muatan haba tentu dan seterusnya menyelesaikan masalah yang melibatkan muatan haba tentu ini. Okay, kita tengok video ini. So ini adalah disampaikan oleh Cikgu Nur Azman dalam EDU Web TV ni. So ada dua belon, satu warna biru, satu lagi warna merah. Belon berwarna biru ini diisi dalamnya dengan udara, manakala yang merah ini diisi dengan air. So bila diletakkan lilin ini, okay, belon yang berisi udara ni terus meletup lah, kan? Tapi kemudian diletakkan pula lilin pada belon yang dalamnya diisi dengan air ni. Okey, tengok lama ni, tapi tengok tak meletup pun. Okey, kenapa perkara ini berlaku? So belon berwarna biru yang berisi udara ini dia dikatakan mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Okay, manakala belon yang berisi dengan air ini mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Okay, yang menyebabkan ia lambat untuk pecah lah. Okay. So apa itu muatan haba tentu? Okay, terdapat objek yang kekal panas lebih lama daripada objek yang lain kerana kebolehan setiap objek menyimpan haba itu adalah berbeza. So kebolehan ini dipanggil sebagai muatan haba objek itu. Okay, objek dengan muatan haba yang besar dia akan mengalami kenaikan yang lebih kecil. Okay, suhu dia lambat naik lah. Manakala objek yang mempunyai muatan haba yang kecil ini, okay, dia akan mengalami kenaikan suhu yang besar. Okay. So muatan haba tentu muatan haba dia kecil, kan, dia akan dia akan cepat untuk dia panas lah. Okey. So muatan haba, perkataan dia sekarang ni adalah muatan haba, simbol dia adalah huruf C. Okay, so apa dia dikatakan sebagai muatan haba tu? Muatan haba suatu objek itu adalah jumlah haba yang diperlukan, yang dibekalkan pada suatu objek itu untuk menaikkan suhunya sebanyak 1 darjah Celsius. Okay, ni dia punya formulanya, C sama juga dengan Q per theta. Q per theta. Q ini adalah haba yang diserap, manakala theta ni adalah kenaikan suhu ataupun penurunan suhu lah. Okay. So maksudnya kat sini ni theta ini merujuk kepada sama juga dengan theta suhu awal yang tolakkan dengan suhu akhir. Suhu akhir tolakkan dengan theta suhu awal dia. Okey. Unitnya adalah joule, joule degree Celsius. Okey, negatif 1. Okey. Kita tengok contoh ini. Kan? Dia kata ni untuk menentukan objek yang mempunyai muatan haba tentu yang lebih tinggi. So ada dua sekarang ni. Ada dua bahan ni. Satu adalah blok aluminium, satu lagi adalah blok plumber. Okey. 20 kg, 10 kg. Okey, suhu awal bagi kedua-dua blok ini adalah 25 degree Celsius lah. So masa untuk pemanas rendam ni untuk panaskan blok aluminium dan juga plumber ini adalah selama 5 minit. Okey, kita tengok sikit tentang perubahan tenaga yang berlaku kat sini. So dia mematuhi prinsip keabadian tenaga lah kat sini. Okay, iaitu apabila tenaga elektrik ni adalah E elektrik dibekalkan kepada contohnya ni blok plumber ni. So blok plumber ni akan bertukarlah daripada tenaga elektrik tu kepada E haba lah, ataupun kita simbolkan dia sebagai huruf Q lah. Okay, untuk haba ni simbol bagi tenaga haba ni adalah Q. Okay. So kat sini dia dikatakan mematuhi prinsip keabadian tenaga ini adalah apabila jumlah tenaga elektrik itu ditukarkan sepenuhnya kepada tenaga haba. Contoh tenaga elektrik ni 10 joule, maka tenaga haba ni pun akan terima 10 joule juga. Okay, kertas tisu yang digunakan kat sini ni tujuannya adalah untuk apa ni? Kertas tisu ni tujuan dia untuk elak elak haba yang daripada tenaga elektrik ni. Okay, elak haba ni dia terbebas ke persekitaran. Okay.
So sekarang ni dia kira lah. Okay. Dia kira, so yang ini plumbum ni 30 joule, manakala aluminium ni adalah 12,000 joule. Okay. So dia mengira C sama dengan Q per theta. Dapat 5 ni datang daripada mana ni? Okay, 5 ni datang daripada mana adalah 5 ni suhu awal tadi 25 So suhu akhir dia adalah suhu akhir bagi ni adalah 30 tadi. So 30 tolak 25. Okay. Yang ni pula theta 35 tolak 25 dapatlah 10 lah. Okay, so dikira satu dapat 2,400, satu lagi dapat 3,000. Okay, so nampak ada perbezaan kat sini. So dikatakan bahawa blok plumbum, okay, blok plumbum ini mempunyai muatan haba yang lebih tinggi. Okay, so maksudnya blok plumbum ini dia susah untuk panas lah, kan? Plumbum ni, blok plumbum ni dia susah untuk panas. Okay, susah panas. Okay, susah panas ataupun dia perlu haba lebih. Okay, dia perlu haba lebih lah untuk dia naikkan suhu sebanyak 1 degree Celsius. Okay, kita tengok contoh lain lah. Okay, yang mudah sikit. Contohnya benda ni benda yang sama, iaitu air. Dia pun air juga. So air ni 1 kilogram, satu lagi 5 kilogram. Sekarang dia dipanaskan, dia nak suhu capai 50. Okay, suhu capai 50. Okay, so dekat sini kita perhatikan T untuk 1 kg ni dia ambil 2 minit, T untuk yang 5 kg ni dia ambil 10 minit lah. So maksudnya sekarang ni air yang ada 5 kg ni dia katakan sebagai mempunyai C yang tinggi lah. C yang lebih tinggi berbanding C air yang 1 kg ni lah. Sekarang ni kita nak tengok muatan haba tentu pula. Muatan haba tentu, simbolnya C ni. Okay, kalau tadi muatan haba saja tadi hurufnya C besar. Okay, simbol dia. Okay, so apa dia muatan haba tentu ni adalah jumlah haba yang dibekalkan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 degree Celsius untuk jisim objek sebanyak 1 kg. So kat sini ada tambahan perkataan 1 kg kat sini. So ini formulanya adalah C sama dengan Q per MC theta ataupun Q equal to MC theta lah. Okay, so tambahan yang baru sekarang ni adalah M iaitu jisim. Okay, so unitnya adalah joule kg negatif 1 degree Celsius negatif 1. Okay, kita tengok contoh cara menentukan muatan haba tentu mana yang lebih tinggi. So ini dia bagi suhu awal dan suhu akhir. Ini pun sama, suhu awal dan suhu akhir. Bagi apa? Bagi blok aluminium dan juga blok plumbum. Dia sama macam contoh muatan haba tadi lah. Okay. So sekarang ni bila kita kira menggunakan formula Q equal to MC theta ni, so kita dapati bahawa untuk aluminium ni dapat 240, manakala C muatan haba tentu untuk plumbum ni 150. So kita boleh buat kesimpulan bahawa blok aluminium ni mempunyai muatan haba tentu yang lebih tinggi, okay, berbanding plumbum ni. Okay. Maksudnya kalau C ni tinggi, maksudnya dia susah panas lah. Kalau C rendah ni dia senang untuk panas. Okay. So kita nampak ada sedikit kontradik berbanding yang sebelum ini. Iaitu yang sebelum ni kita kata muatan haba plumbum tadi lebih besar daripada muatan haba aluminium. Tapi kat sini pula muatan haba tentu bagi aluminium pula yang lebih tinggi. So awak kena faham lah dua term ini, satu muatan haba, satu lagi adalah muatan haba tentu ni lah. Okay. So kita tengok kalau muatan haba ni maksudnya dia nak merujuk kepada kenaikan suhu sebanyak 1 degree Celsius ni, haba yang diperlukan. Okay. Dan dia berkait juga dengan jisim objek tersebut. Okay. Tapi untuk muatan haba tentu ni dia dah spesifik lah bagi 1 kilogram objek lah. Ni biasanya dia membandingkan bahan yang berbeza lah, bahan yang berbeza. Kalau muatan haba ni biasanya kadang dia banding bahan yang sama. Okay. Bahan yang sama, tapi siapa yang punya muatan haba yang tinggi. Okay. Okay, tengok contoh air ni tadi kan. Ini contoh air tadi. Air ni sebenarnya kalau ikutnya C kecil dia iaitu muatan haba tentu dia ni kan, sebenarnya adalah sama je kan.
Ni air. So ni mempunyai C yang sama lah. Kan? Tapi kalau kita merujuk kepada muatan haba saja, yang 5 kg ni maksudnya dia perlukan haba yang lebih besar lah. So muatan haba tentu dia, muatan haba dia tu lebih tinggi lah berbanding yang 1 kilogram. Tapi kalau kita sebut dalam konteks muatan haba tentu, bagi 1 kg dengan 5 kg ni, dia adalah benda yang sama sajalah. So itu beza perkataan di antara muatan haba tentu dengan muatan haba. Okey, faktor yang mempengaruhi jumlah haba yang diserap oleh satu objek ni dia bergantung kepada pertama jisim, kedua perubahan suhu, kemudian yang ketiga adalah muatan haba tentu. Ni datangnya daripada ni lah, formula ni Q equal to MC theta, jisim C kecil dan juga theta. Okey, so kesimpulannya adalah bila jisim ni meningkat, haba diserap juga meningkat. Perubahan suhu meningkat, haba diserap juga meningkat. C kecil dia tu meningkat, muatan haba tentu dia meningkat, haba diserap pun juga akan meningkat. Okey, kita tengok dalam contoh belon ni tadi. So udara ni, belon yang berisi udara ni dikatakan mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Manakala belon yang berisi air ni dikatakan mempunyai muatan haba tentu yang tinggi lah. Okay. So bila kita panaskan ni tadi, kita panaskan maksudnya belon ini dia akan cepat untuk panas. Okay. Belon ni cepat untuk panas. Dan sebab apa? C nya tu adalah rendah. Yang ini dia lambat panas. Okay. Sebab apa? Mempunyai C yang tinggi. Maksudnya kuantiti haba yang diperlukan dia tu untuk naikkan suhu sebanyak 1 degree Celsius tadi kan lebih tinggi lah. Okay. So kita boleh buat kesimpulan tadi, objek yang mempunyai C yang tinggi kan, dia sebenarnya dia adalah lambat untuk panas kan, lambat untuk panas kan, juga lambat untuk, bila dia dah panas tu lambat untuk dia jadi sejuk. Manakala ini pula dia akan cepat panas kan, cepat dia panas, tapi bila dia dah panas untuk dia jadi sejuk, dia akan cepat jadi sejuk. Okey, seterusnya kita nak tengok perkataan term yang seterusnya ni, iaitu campuran. Campuran. Apabila dua bahan pada suhu berbeza berada pada sentuhan terma, bahan yang mempunyai suhu yang lebih tinggi ni akan membebaskan haba yang akan diserap oleh bahan yang mempunyai suhu yang lebih rendah. Okey, ini kalau suhu yang berbeza. Kemudian barulah kedua-dua bahan itu berada dalam keadaan keseimbangan terma lah. So kat sini dia ada dua konsep yang kita nak tengok ni sekarang ni, iaitu muatan haba tentu ni dan juga keseimbangan terma ni. Okey. So dia kata tenaga haba yang diserap oleh bahan sejuk ni tadi adalah sama dengan bahan yang dibebaskan oleh bahan panas. Okey. Dengan andaian tiada kehilangan haba pada persekitaran. So jumlah tenaga yang terlibat ni adalah tetap sama. So situasi ini dikenal sebagai dalam persekitaran tenaga tadi lah. Kalau tadi cikgu cerita yang power supply ni dibekalkan kepada heater kan. So yang ini adalah E elektrik tadi ditukar kepada Q E haba Q theta lah. E elektrik antara formulanya adalah P darab T P ni kuasa darabkan dengan T dalam topik elektrik tingkatan 5 nanti awak akan belajar. Okay. Kalau yang tingkatan 5 dia dah tahulah kan. Manakala ni tenaga haba ni pula MC theta lah. Jadi situasi kalau tenaga elektrik kepada tenaga haba. Yang dicerita ni campuran ini adalah contohnya kan, ada satu bekas besi air, kemudian ada besi kan. Ni contohnya blok aluminium kan. Blok aluminium ni suhunya misal kata 70 darjah Celsius. Okay, yang ni air ni air ni misal kata 10 darjah Celsius. Okay. Yang ni dia masuk dalam ni kan. So dia masuk, ini yang dikatakan dia dah bercampur kan, dia dah bercampur kan. So bila dia dah bercampur ni, dia dikatakan mempunyai bila dah dalam semasa yang tertentu dia dikatakan mencapai keseimbangan terma. So bila dia mencapai keseimbangan terma, kita tahu bahawa Q bagi aluminium kan adalah sama dengan Q bagi air. So itu yang kita boleh keluarkan formula ni.
kita boleh tulis sebagai Q aluminium sama dengan Q bagi air. So Q aluminium ni adalah MC theta, air ni adalah MC theta. Ni C ni adalah C bagi air, yang ini C bagi aluminium. Okey. Theta kat sini pula, theta ni theta kat sini yang ni lah. Contoh dia dah capai keseimbangan terma, kan, suhu dia misal kata jadi 40 misal kata. 40 degree Celsius misal kata. So theta aluminium ni adalah 70 tolak 40. Manakala air ni pula adalah dia mesti yang tinggi lah bila capai keseimbangan terma, kan. So 40 tolak 10. Apa ni? 30. Oh, ini pun sama 30. Okey. So yang ni kita nak tulis formula inilah untuk konsep campuran ni So nanti kita jawab lah. Contoh. Okey, seterusnya kita nak lihat aplikasi muatan haba tentu ni. So ini dibagi ni adalah periuk cooking pot ni. So cooking pot ni, kalau siapa tengok cooking pot ni, dia lebih kurang macam ni lah. Ni dia pegang dia, kan, macam tu lah lebih kurang cara raket tenis pula. Okay, pemegang dia ni dia dibuat daripada kayu lah. Okay, sebab apa dia dibuat daripada kayu ni? Supaya muatan kayu ni mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. So bila tinggi tidak akan menjadi terlalu panas lah, tak cepat panas. Kena haba yang lemah juga supaya haba tidak mudah mengalir. Okay, kemudian badan dia ni aluminium. Okay, badan dia aluminium. So kat sini ni, dia ada badan dia sini, kan. Diperbuat daripada aluminium, mempunyai muatan haba tentu yang rendah, kan, supaya dia akan jadi cepat panas jugalah. Okay, satu lagi ketupatan dia rendah supaya periuk ni dia ringan. Okay. Kemudian tapak dia pula, tapak dia kuprum. Tapak dia kat sini lah. Kan, ni tapak dia. Kan. Tapak dia diperbuat daripada kuprum. So kita tahu bahawa kuprum ni mempunyai muatan haba tentu yang rendah. So dia akan jadi cepat panas lah. Satu lagi ketupatan di tinggi ni supaya tapak pemberat dan periuk ni lebih stabil. Okay. Sistem penyusukan JKT ni nanti cikgu nak baca lah. Okay, bagaimana bayu laut ataupun bayu darat terjadi? So bayu darat ni berlaku pada waktu malam lah. Manakala bayu laut ni berlaku pada waktu siang lah. So bagaimana bayu laut terjadi? So sekarang ni kita nak tengok ni, kita faham. Kita tengok ni sekarang ni dia ada dua lah. Satu air laut, kan. Satu lagi ni adalah darat. Okay. So darat ni dia dikatakan si darat ni dia punya pertumbuhan haba tentu yang lebih rendah berbanding si laut ni. Maksudnya air laut ni akan lambat lah untuk panas lah. Okay. Dekat sini pun ada udara lah, ada udara yang bergerak ni lah yang menentukan bayu laut ataupun bayu darat ni. Okey. So macam mana kita nak jelaskan situasi ni? Kan. Satu, kita kena sebutlah pada waktu siang lah. Kan, pada waktu siang, kan, darat dan laut ni dia akan terima tenaga haba dari dari matahari lah. Kan sini ni. Okey. Yang kedua kita sebutlah si darat ini dia lebih rendah berbanding si laut. Okey, yang ketiga so darat ni dia akan cepat panas. Okey, darat dia akan cepat panas. So yang keempat, so udara dekat permukaan ni, udara dekat permukaan darat ni, udara pada permukaan darat, udara darat lah tu ya. Udara darat ni dia akan lebih cepat panas. Okey, yang kelima, udara yang panas, kan, dia adalah kurang tumpat berbanding yang sejuk. Okey. So kalau pasal ketumpatan ni kita tahulah, kalau yang apa tu, kalau misalnya kita air misalnya yang lebih tumpat dia akan duduk di bahagian bawah lah, sama juga udara lah. Okey, so udara panas ni dia kurang tumpat. So apa berlaku? Udara panas di darat ni, udara panas dekat darat ni, kan, dia akan naik ke
dia akan naik ke atas. So kat sini udaranya yang panas ni dia akan naik ke atas lah. Kan? So bila udara ni naik ke atas, so siapa nak isi kat bawah ni? Siapa nak isi kat bawah ni? Sekarang ni dekat air laut ni dia masih sejuk lagi. So dia masih sejuk. So udara kat sini, udara laut ni berbanding udara darat ni, udara laut ni dia lebih tumpat lebih tumpat. So ataupun dia lebih sejuk lah, kan. So yang ini yang akan isi, yang akan isi bila udara panas ni naik ke atas, udara sejuk daripada laut ni akan isi ruang darat ni. So udara ni dia akan bergerak daripada laut pergi ke darat. Okay. So 6, 7, udara panas naik ke atas, kan. Udara panas ni dia akan naik ke atas. Okay. Udara sejuk udara sejuk, kan, dari laut ni, kan, akan bergerak ke darat. So inilah macam mana kita nak cerita tentang bagaimana bayu laut terjadi lah. Okay. So untuk bayu darat pula sebaliknya lah, kan, sebaliknya tentang cerita ini. So nanti awak isilah dalam modul ini, di bayu darat pula ni cerita. Okey, seterusnya kita nak tengok aplikasi. Aplikasi, cikgu bagi contoh yang pertama ni. Okey. Contoh yang pertama ni mudah je. So, dia kata berapakah tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 5 kg bata aluminium daripada 28 ke 68 lah. Kan? So dia kata berapakah tenaga haba. Okey, so dia punya jisim dia 5, C dia 900. Ini dia dah bagi kan. So tolak je ni, dapatlah tenaga haba. Okey, kita nak tengok yang contoh 2 nanti awak jawab, kan. Contoh 3 haba dibebaskan oleh okey, ni. Ini adalah contoh campuran tadi contoh campuran. So kita tengok. Okey, 150 gram air panas pada suhu 90 dituang dalam tin aluminium berjisim 40 gram bersuhu 20 dengan mengambil tidak haba yang hilang ke persekitaran. Kira suhu akhir tin aluminium dan air. Okey, suhu. Maksud suhu yang apabila dia berada pada keseimbangan terma. Okey. Okey, air panas dia tuang ke dalam aluminium. Okey. So, maksudnya sekarang ni ada air panas dan ni tin aluminium lah. Tin aluminium ada air panas ni, air panas suhu dia 90. Tin aluminium ni suhu dia 20 20 degree Celsius. Ini dia punya M dia adalah 150 gram. Jadi ni 40 gram saja. Okey. So dia masuk dalam ni. So bila dia masuk dalam ni okey. So dia dah mencapai keseimbangan terma ni, berapa suhu akhir dia ni? Theta T lah dia tulis theta T. Okey. So sekarang ni kita faham konsep dia sekarang ni adalah Q yang bila dah capai keseimbangan terma, ingat dulu kita belajar dalam topik keseimbangan terma adalah kita nak tahu bahawa objek itu dalam keadaan keseimbangan terma adalah apabila T dia sama. Okay, yang kedua adalah Q dia, Q dan Q out dia tu adalah sama ataupun pemindahan haba bersih itu adalah sifar. Okay. So bila Q ni sama, so kita boleh tulis Q bagi air sama dengan Q bagi aluminium L lah. So air ni adalah MC theta, yang ni pun sama juga MC theta. Okey. Cikgu ikut yang ni lah. Okey, ni haba dibakar oleh air, haba yang diserap oleh tenaga aluminium. Okey. So ini asalnya 90, ini 20, so kita anggap ni lah theta T ni kat sini. Okey, so 150 darab 10 kuasa negatif 3 ni adalah dia punya jisim dia. Ini pun jisim bagi aluminium. Okey, 4200 ni adalah C C bagi air, yang ini C bagi aluminium. Okey. Yang panas suhu air 90 tolak theta. Yang belah sini pula awak tengok theta tolak 20. Tadi cikgu dah sebut iaitu suhu yang tinggi ni kena tolak suhu yang lebih rendah. So kita tahu bahawa kalau keseimbangan terma berlaku mestilah di antara 90 dengan 20 ni.
So takkan pula 20 tolak theta T kan. Ni dah salah lah. Okay, so theta tolak 20. Okay. So kita dapat bersama ni, kita selesaikan. So kita dapat theta 86.22. So jawab contoh lain. Okay, contoh 4 dan seterusnya ni lah. Okay, so itu saja untuk topik muatan haba tentu ini. Okay, sekian. Terima kasih.